Kuasa yang saya hormati serta warga KPP sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Pada malam ini saya ingin mengongsikan sebuah pidato yang sedikit berbaur inspirasi yang bertajuk memaknai kecemerlangan hidup. Apakah itu erti cemerlang? Kamus Dewan membawa maksud cemerlang ialah bersinar ataupun gemilang, terbilang, yang lebih merujuk kepada kejayaan seseorang. Dalam bahasa Inggeris, ia bermaksud excellence. Kalau kita turun kepada masyarakat pada hari ini, kita jumpa adik-adik di sekolah rendah. Adik, apakah arti cemerlang? Cemerlang ialah saya mendapat semua A dalam peperiksaan. Cemerlang ialah saya mendapat tempat pertama dalam peperiksaan. Kita jumpa kepada rakan-rakan kita atau rakan saya di universiti, apakah arti cemerlang? Cemerlang ialah saya mendapat 4.0 dalam CGPA saya. Kita berjumpa kepada pakar-pakar industri, jurutera arkitek, apakah arti cemerlang? Cemerlang ialah saya berjaya mendapatkan tender berbilion ringgit. Cemerlang ialah saya berjaya membuat bangunan yang artistik ataupun yang bangunan pencakar langit. Tetapi pada malam ini saya ingin menekankan bahawa cemerlang ataupun kecemerlangan yang sebenar ialah kecemerlangan yang hakiki, kecemerlangan yang tidak memerlukan kecemerlangan lain selepas itu. Sebelum saya pergi jauh, saya ingin membawakan anda kepada kajian-kajian barat sebelum ini yang telah dilakukan. Pada awal kajian dilakukan sehinggalah berlakunya Perang Dunia Kedua, para saintis barat telah menemui satu bentuk kecerdasan yang dipanggil sebagai IQ ataupun intellectual quotient, kecerdasan akal. Bagi mereka, jika anda mempunyai IQ yang tinggi, maka anda adalah orang yang paling cemerlang. Tapi realitinya kita lihat pada hari ini, kita lihat pada masyarakat, orang yang ber-IQ tinggi tidak semestinya berjaya dalam hidup. Contohnya, saudara saya berada di sekolah, rakan saya yang sangat pandai sentiasa mendapat tempat pertama, tapi dia jugalah yang telah satu masa dahulu ditangkap pihak sekolah kerana pecah masuk ke dalam lab komputer ataupun makmal komputer kerana mencuri peralatan komputer. Namun pihak sekolah berasa sayang untuk melepaskan pelajar ini ataupun membuang pelajar ini kerana dia merupakan pelajar yang berpotensi dan dalam masa yang sama dia juga merupakan pemain rugby sekolah yang pernah mewakili negara dan menaikkan nama sekolah. Jadi IQ tidak cukup. Lantas kajian barat terus berkembang dan pada awal 1990-an ditemui satu lagi kecerdasan iaitu EQ ataupun dipanggil sebagai emotional quotient, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi mula ditarikkan sebagai bagaimana seseorang itu mengendalikan perasaannya, mengendalikan emosi diri dan mengendalikan emosi orang lain, bagaimana dia membentuk komunikasi yang harmoni ataupun yang lebih jitu. Orang yang ber-EQ tinggi, orang yang ber-emotional, orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi ialah orang yang boleh menguruskan dirinya bekerja untuk emosi. Maafkan saya, orang yang boleh menguruskan emosi bekerja untuk diri dia dan bukan dia yang bekerja untuk emosi. Kalau dia yang bekerja untuk emosi, bermakna dia seorang yang emosional. Lantas pada awal 1995 ditemui satu lagi kecerdasan iaitu kecerdasan akal ataupun SQ, spiritual quotient. Rupa-rupanya orang yang ber-IQ tinggi, ber-EQ tinggi tidak cukup untuk digelar sebagai orang yang berjaya. Kerana orang yang memiliki dua sifat ini, mereka merasakan kekosongan dalam hidup, merasakan seolah tiada tujuan dalam hidup. Sebab itulah SQ ini ataupun spiritual quotient ini ditemui kerana ianya mengandungi nilai-nilai sejagat, nilai harmoni, menjelaskan mengapa manusia itu ada di bumi, apakah tujuan manusia itu datang, turun. Dan lantas akhirnya saintis merumuskan bahawa untuk berjaya perlulah ada ketiga-tiga ilmu ini iaitu IQ, EQ dan juga FQ. Tetapi rupa-rupanya agama Islam lebih advance ataupun lebih ke hadapan daripada itu kerana Islam tidak sekadar merumuskan IQ, EQ dan SQ. Para rasul yang datang diturunkan oleh Tuhan dan Nabi yang telah diturunkan membawa ajaran akidah, ajaran tauhid yang mana inilah yang dikatakan sebagai sumber kejayaan yang sebenar. Mengapa kaitan kekuatan iman ataupun kekuatan tauhid ini berkaitan dengan kecemerlangan hidup? Pertama, orang yang beriman, orang yang punya akidah yang tinggi, dia yakin bahawa dia turun ke muka bumi ini, pertama dia perlulah menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dan yang kedua, apabila dia berada di muka bumi, bukan setakat
dia jadi bukan setakat dia mampu untuk berbuat baik, menjaga hubungan dia dengan Tuhan, tetapi berbuat baik kepada orang lain, mentadbir bumi mengikut hukum Tuhan. Maka sebenarnya, ataupun yang disebut sebagai khalifah, sistem khalifah, manusia diturunkan ke bumi ini sebagai khalifah, mempunyai tujuan dan tugas untuk diri dia dan juga untuk orang lain, menyebarkan kebaikan. Lantas Tuhan sebenarnya tidak meninggalkan manusia terkotak-kanting, memberi misi sebagai khalifah tetapi tidak memberikan apa-apa. Tidak. Sebab itulah Tuhan memberikan kita ada bakat, minat dan kebolehan. Dan sebenarnya inilah yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita sebagai menjalani tugas sebagai seorang khalifah. Tuhan tidak pernah menjadikan manusia itu bodoh, tetapi manusia yang sering kali tidak pernah nampak potensi dirinya. Saya sering ingat kata-kata seorang pakar motivasi, dunia takkan ada, dunia tidak akan indah tanpa diri kita. Contohnya, Cik Sani ada peranan kat muka bumi ni, dia seorang saja, awak seorang saja yang orang lain tidak ada di muka bumi ni. Yang itu saya tak perlulah berikan dengan jelas kerana sudah telah lagi menyuruh. Jadi saya nak katakan di sini bahawa segala bakat dan kelebihan itu haruslah kita daki ataupun kita boleh cari dalam diri kita supaya kita kenal. Dan jangan cuba untuk kita jadi orang lain. Apabila kita cuba jadi orang lain, kita tidak akan berjaya. Sebab itulah kita sentiasa menjadi nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tidak pernah menjadi yang pertama kerana kita cuba untuk menjadi orang lain, tidak kenal potensi dan bakat diri kita. Seterusnya, saya ingin mengatakan bahawa setiap masalah yang datang pada diri kita, kita hendaklah menganggap itu sebagai satu ujian kepada kita. Semua saya yakin yang ada di sini mungkin rata-rata memahami bahawa setiap ujian yang datang bukan atas, bukan yang tujuan yang masalah yang turun yang disampaikan kepada kita bukanlah sesuatu yang kita tidak boleh untuk atasi. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ataupun satu lagi, Tuhan apabila memberikan masalah kepada kita, Tuhan memberikan solusi kepada kita. Jadi kesimpulannya, sebagai penutup, saya ingin menegaskan atau ingin menyeru rakan-rakan bahawa sebenarnya untuk mencapai kecemerlangan hidup perlu ada kekuatan akidah yang tinggi, dan inilah sebenarnya yang menjadi benih ataupun asas kepada kecemerlangan di dunia dan akhirat. Inilah kecemerlangan sebenar yang hakiki. Sekian, terima kasih.